Yang dia bimbang selagi bila dia mati, habis duit dia berjuta dalam bank ni nak buat apa? Nak dapat ke siapa? Siapa pula nak kepas? Siapa nak dapat siapa pula? Dia duk risau yang tu. Maka orang yang macam ni, maka termasuklah golongan orang yang jahil, yang tak rasa kesedaran langsung untuk ingat mati. Allah, kalau Allah nak tunjuk, Allah boleh tunjuk. Cuma Allah tak mau tunjuk. Kalau Allah tunjuk, siaplah semua kepada kena. Ya. Sebab tu kita jangan rasa maknanya rendah, maknanya kita jangan rasa kita ni hina. Kolot, belum main mengaji lah, pakai tudung lah, apalah kan. Semua orang kata kolot, ketinggalan zaman, tak up to date. Nah, kalau yang ada suami dia, suami yang jahil, abang ni malulah nak keluar dengan hang ni. Nah, sebab apa? Hang ni keluar tak kena pakai tudung. Nah, abang majlis ni semua orang tak pakai tudung, hang kena buka tudung kalau nak ikut abang. Ya. Nah, tak payah pergi kan? Tu kita yang kata. Kan. Baik, ada 3 yang mungkin kita boleh belajar insya-Allah. Yang pertama, contoh orang yang jahil, yang bakal dihadap, yang dia sendiri pun jahil apa benda yang bakal dia hadapi lepas dia mati. Dan dia ni orang terjebak dalam keduniaan, menyebabkan dia mati dalam keadaan kehinaan. Allah bagi kat dia mati keadaan seronok yang dia kejar. Tapi saya tak boleh tunjuk daripada awal, saya kena tunjuk daripada tengah. Sebab tunjuk daripada awal dia ada sensor. Kami tonton tak kena sensor lah. Tonton bukan masalah tu. Okey lah. Baik. Ni, okey, yang ni contoh lah, kita nak study sikit kan macam mana kefahaman kita. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia? Semua lebih umur di bawah umur tak ada. Baik. Kalau lebih umur. Saya kena terus pergi kat tengah lah. Dapat tak? Baik. Tengok sikit lagi. Baik, di sini dia tak mau tunduk. Baik, saya minta maaf lah kalau ada yang mengguris perasaan lah, minta maaf banyak. Baik, yang ni contoh di mana orang tu tengah buat maksiat, dalam satu majlis yang maksiat, dia tengah seronok dalam majlis, tiba-tiba Allah bagi burung untuk habis. Dia nampak? Katalah majlis apa dia buat ni, tapi memang dia tak bagi. Sekejap. Okey, sat. Saya tahu sebab apa. Sana. Kena tutup dulu. Okey. Bismillah. Oh, dia tak tekan. Okey lah. Yang ni gambar di mana di tengah-tengah ni tadi dia dah
Menarik bapak dia lupa tak. Runtuh tiba-tiba. Untuk bangun. Lari-lari. Apa tak ada. Kemudian dia runtuh. Tempat dia berduk menari tadi. Untuk Mana? Apa yang kita boleh belajar pada sini? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Qadir. Allah Maha Berkuasa. Kalau kita duk tunjuk sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Allah boleh tunjukkan kesombongan Allah. Allah Maha Berkuasa atas sekalian sesuatu. Kita lupa pada Allah, Allah boleh lupakan kita. Tak ada masalah bagi Allah. Allah nak tunjuk, Allah boleh tunjuk. Tapi kalau Allah panjangkan umur kita, itu tandanya Allah Ta'ala sayang kita. Ini yang kita kata istidraj. Istidraj. Istidraj ni macam mana? Apabila seseorang itu melakukan maksiat, dia tidak merasa dosa dengan maksiat yang dia buat, akhirnya dia berasa bangga dengan apa saja maksiat yang dia buat, menjadikan dia kekal dalam keadaan maksiat tersebut, sehinggalah dia dimatikan dalam mengerjakan maksiat. Wal'iyadzubillah. Nah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita juga. Kita pun lalai, sama kita pun lalai. Cuma mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ni rasa minta ampun pada Allah Ta'ala. Setiap kali kita bertaubat pada Allah Ta'ala, minta ampun sungguh-sungguh. Kita buat salah, segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Kaya, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kata ulama, apabila seseorang itu tinggal lagi 1 tahun dia nak mati, 1 tahun dia nak mati, Allah akan utuskan malaikat ataupun syaitan untuk bersama dengan dia. Seandainya dia adalah ahli neraka, maka 1 tahun yang terakhir tu Allah twist dia. Kalau dia ahli neraka, asal dia baik, Allah hantar syaitan untuk hasut dia. Akhirnya dia mati dalam keadaan lalai, mati dalam keadaan penuh sesat. Dan dia tak sedar, kawan ni dia tak sedar. Sebab dia sendiri berkecimpung dalam dunia syaitan. Dia sendiri melibatkan diri dia dengan perkara yang Allah haramkan, sehingga menyebabkan hati dia tak berasa bersalah bila dia buat dosa. Contoh macam yang tadi ni lah. Nah, apabila kita duk seronok, bukan tak boleh seronok, boleh seronok, tapi seronok ikut cara Islam. Kalau seronok tak ikut cara Islam, kita boleh merasa nikmat keseronokan itu, tapi nak buat apa? Untuk semata-mata pada masa tu saja. Kita boleh pandang orang yang bukan mahram kita, tengok aurat, wal'iyadzubillah. Itulah tadi pun saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan Allah ampun kita semua. Baik, maknanya setiap kali apa saja kesalahan yang kita buat, kita kena cepat patah balik. Cepat patah balik. Sebab kita bimbang, kita tak sempat patah balik, kita mati. Alhamdulillah kalau sekiranya kita sempat patah balik. Itu yang saya kata tu. Kalau dia ahli syurga, Allah utus malaikat, Allah utus dia. Setahun dia nak mati, ulama kata Allah utus malaikat damping dia, bagi dia ni rasa nak buat baik. Akhirnya dia mati dengan keadaan baik. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan. Nah, sebab tu tak mustahil orang yang buat maksiat pada awalnya sepanjang umur dia tak pernah buat kerabit langsung. Tapi penghujung usia Allah bagi dia sempat bertaubat, sempat semayang balik, sempat minta ampun balik pada Allah, maka dia mati husnul khatimah. Dan macam tu buat dengan kita. Kita Allah dah bagi peluang bagi kita hidup lama. Lama kita hidup ni. Lama adalah setakat lah ni rasa lama lah. Tapi macam mana kita manfaatkan? Kita nak kena manfaatkan usia Allah Ta'ala bagi ni sampai awakhir, penghujung usia kita. Yang lah ni kita belajar ni, kita duduk tengah buat ibadat semua ni. Yang ni belum tentu ke. Yang penentu dia bila penghujung kita, pengakhiran hidup kita. Husnul khatimah ke su'ul khatimah? Husnul khatimah, kematian yang baik ke kematian yang buruk? Okey. Satu lagi kita tengok satu lagi. Okey, yang ni yang terbaru yang semalam Allah yarham buat kuman. Tinggal okey, yang ni salah satu program yang mana diwawancara 5 bulan yang lalu ketika dia berada di awal tahun baru tentang hijrah. Untuk bila aku nak berubah, sampai bila aku perlu begini, ataupun adakah abang merasa sudah berubah? Boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan pandangan abang tentang hijrah itu sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya cukup pokok kepada tak tahu pasal nama sekali. Saya dilahirkan di dalam keluarga yang kuat agama, sangat kuat agama pegangan. Itu arwah ayah saya, ibu saya, kerana ayah saya adalah guru saya, iaitu guru agama saya dan ustaz dan segala-galanya. Saya tidak pandai baca Al-Quran, saya tak kenal huruf, tetapi kerana takutkan ayah saya hafalkan segala surah lazim. Tak tahu macam mana lah. Saya memang butuh huruf lah. Saya dulu pernah masuk sekolah agama, itu sekolah agama Syekh masih tak boleh baca Jawi, tapi saya hafal segala-galanya. Sampai satu hari saya kantor dengan ustaz saya. Dia kata, Masya Allah Syekh, tak ngerti nak mengaji, tapi saya ada seorang kawan, dia akan cerita, saya akan ikut, saya akan hafal. Itu dia, itulah kelebihan saya. Saya yang jadi pergolakan pada diri saya tak boleh terima cara ayah saya dan cara orang di kawasan rumah saya. Kerana setiap kali saya tanyakan soalan, dia kata haram. Saya tanya kenapa? Kadang benda yang haram itu yang saya cari, benda yang dia tegak saya buat. Kerana apa sekali benda buruk yang berlaku pada diri saya cari sendiri. Hingga benda ni saya dapat saya lari daripada rumah tentang hijrah ke kelompok, macam-macam pergolakan kat situ. Saya sebenarnya jiwa saya lembut, memang jiwa tu seni, minat pada seni. Hingga pada tahun 2009, masa tu saya masih lagi berumah tangga. Saya bekas mak mentua saya belanja saya untuk ke Mekah untuk buat umrah. Sedangkan masa itu saya dah lama tak semayang. Saya nak mengelak untuk pergi umrah tu sampai besok tengah terbang. Kira belum ada ni. Malam tu separuh saja. Jadi bila sampai ke Jeddah, saya masih tak semayang lagi.
masih masa sampai aja dah orang semayang, saya buat bodoh tak semayang. Tapi bila sampai ke Madinah, saya dah tahu tiba-tiba berubah. Sampai dekat hotel, saya cakap dekat bekas mak mentua saya kata saya semayang kat hotel. Tapi tak tahu tiba-tiba saya yang sampai duduk dalam semua orang. Lepas tu saya duduk dekat row yang belakang sekali. Itulah kali pertama saya semayang. Daripada saya rasa dekat 10 tahun saya tak semayang. Dan sebelah saya tu ada orang daripada Amerika. Lepas tu dia ada bertatu dengan dreadlock, dengan rambut panjang. Lepas tu saya, masa Amin yang pertama tu saya tak tahu, subhanallah. Lepas tu banyak kejadian yang pelik berlaku kat sana. Baru saya tahu Allah berkuasa, manusia dari kuasa. Kerana rezeki semua datang daripada Allah. Bila tiba-tiba saya rasa dahaga, tersangat, dahaga sangat dekat Masjid Nabi yang saya memang dahaga sangat. Jalan tu amat jauh, tak jauh sangat lah. Saya minta air macam saya minta rahmat. Saya tidak, ya Allah campur, saya tak tersangat dahaga. Tiba-tiba ada orang tepuk sebelah kanan. Dia suruhkan air zam-zam sampai saya sekejap. Berarti rezeki semua datang daripada Tuhan. Bila saya balik ke sini, tak ada wisudan. Saya tak tahu, saya seminggu tu puasa. Itu saya start puasa malam saya tak tidur sebab sunat taubat. Saya memang tak tidur dalam sebulan. Lepas tu saya sambung dengan puasa 6. Tiba-tiba saya jatuh sakit. Itu first saya jatuh sakit. Tapi saya memang terima lah. Hingga itulah bila kita yang dibagi, lepas tu banyak dugaan sampai kita nak mencari, tapi kawan-kawan saya tak tahu lah. Macam biasa, saya buat macam biasa sampai isteri saya minta cerai saya. Saya ingat dia apa dia cakap saya nak awak yang dulu, bukan awak dah sekarang. Saya tak tahu awak saya macam ni dulu lah. Itulah saya cakap. Dan tak ada apa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abang Bob. Baik. Jadi tuan-tuan, bapak saya sekalian, biasa kita tengok Abang Bob di rancangan mahar. Yang berkata ni dia Alhamdulillah. Mari meninggal 4:38 mari meninggal. Alhamdulillah. YouTube. Ya. Ya, buat komen meninggal ada tu. Ada banyak lagi siri dia yang sempat orang rakamkan, dan dia sendiri pun sebelum dia meninggal dia dan lagi buat, dia hantar dalam internet, dia buat ucapan, dia minta maaf kepada semua orang, dia ucap terima kasih dekat semua orang yang tolong dia, terutama jiran-jiran dia kat Kota Damansara semua, siapa yang bagi semangat kat dia. Dia kata dia bukan nak menyusahkan orang semua, tapi dia ucap terima kasih banyak, sempat minta ampun. Dan Alhamdulillah sempat juga diziarahi oleh ulama' Guru Haji Adib, dan sempat pergi ziarah dia kat rumah. Kebetulan ada kuliah di sana, penduduk masjid tu, penduduk Korea tu, dia kumpul duit bagi kat dia. Itu masa 17 April yang lalu lah. Kemudian 21 April hari tu kecoh, dia mati. Dia buat sekali lagi, dia hantar ke internet, abang kata saya tak mati lagi, saya hidup lagi. Itu yang kemarin mana sahih lah. Tapi Alhamdulillah bila kita tengok macam tu, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Betul ke tak?
Allah Maha Pengampun. Allah nak ubah orang tu, Allah boleh ubah. Walaupun seseorang tu dia asalnya dia jauh pada Allah Ta'ala. Betul, kalau saya fikir ada apa yang kita duk mengaji, apa yang kita duk belajar, macam ulama kata Allah nak twist orang tu setahun. Dia sebelum tu dia telefon Ustaz Azhar Idrus. Saya dalam internet ada lah buat kuman telefon Ustaz Azhar Idrus. Dia pakat Ustaz Azhar, saya ni dah follow Ustaz ni, dah ikut kuliah Ustaz ni dah setahun dah. Dah setahun lebih lah. Masa tu, masa bulan 1 tahun 2012 ni lah, yang tu kan. Jadi makna lah ni baru dapat dengar suara kan. Jadi Ustaz Azhar kata dia orang ni, artis ni, walaupun dia pun sesat, dia orang banyak, dia pun nak juga pada Islam. Ada juga di kalangan mereka yang nak pada Islam. Sebab tu kita tak boleh pandang hina orang yang bergulumang dengan dosa, maksiat. Tak boleh pandang mereka dengan pandangan yang hina. Kita kena pandang mereka dengan pandangan yang belas kasihan, kasih sayang, kerana mereka jadi macam tu sebab mereka jahil. Mereka jahil. Kalau orang yang reti, maka tak buatlah macam tu. Tapi Alhamdulillah Allah buka hati. Allah buka hati itu makna rahmat Allah Ta'ala nak bagi. Dia mati dalam keadaan yang baik, Alhamdulillah, insyaAllah. Kan, kemarin kan, maknanya malam Jumaat ke bumi, semalam ke bumi. Alhamdulillah. Makna satu pengajaran bagi orang yang masih hidup, masih belum terlambat. Kalau kita selama ni jahil, kita tak reti semayang, kita tak pernah semayang, kita tinggal lama dah, taubat, bawa pergi mengaji, tuntut ilmu, betulkan balik apa benda yang tak betul. Biar kita mati dalam keadaan kita sedang memperbaiki diri, tak apalah, Alhamdulillah. Kan, paling kurang kita jadi orang yang kedua yang Imam Ghazali kata, orang yang bertaubat. Kita ingat mati dalam keadaan kita ni orang bertaubat, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sebelum kita nak mati, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab tu kafarah, bila kita kata kafarah, denda, Allah balas atas dosa yang kita buat tu. Kafarah dia, denda apa? Iaitulah dengan Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita susah, Allah bagi kita sedih, bagi kita lapar, bagi kita dahaga, bagi kita rasa sempit kan, jadi rasa miskin, rasa tak ada siapa. Sebab Allah nak ampun dosa. Maknanya orang yang beriman, dia ada kelebihan. Apabila dia mati dalam keadaan Allah Ta'ala uji dia macam-macam, dan dia kekal dalam keadaan mentaati Allah, dia ingat pada Allah sampailah penghujung hayat dia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan dia, mati dia husnul khatimah, dan akhirat nanti dia ni dipermudahkan urusan. Dunia memang nampak susah, dia struggle sungguh, nak hidup, nak survive apa semua, tak macam orang lain. Tapi dia taat pada Allah, dia sabar, dia tabah, dia tak buat benda-benda yang Allah larang. Dia usaha, kalau ikut tu boleh dah dia nak buat, tapi dia tak mau. Dia sanggup bersusah payah untuk hari ni supaya dia senang kemudian hari. Maka ini orang yang bertaubat, Allah sayang. Tapi kita kalau tak boleh yang kedua, lagi baik kalau mampu boleh sampai yang ketiga. Orang yang ketiga ni macam mana? Orang yang rindu pertemuan dia dengan Allah Ta'ala. Apa saja yang dia buat, dia sanggup buat, walaupun dia sanggup mengorbankan diri dia untuk Allah. Dia sanggup mati kerana Allah. Dia sanggup cedera parah, berlumuran darah, dia sanggup, semata-mata dia cinta pada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Jadi orang yang ni martabat dia lebih tinggi ya. Dan mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, mati dalam keadaan merindui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini kematian mereka sentiasa nantikan. Mereka sentiasa melakukan persiapan untuk hari kematian mereka. Kita lihat Shaddad bin Aus, perawi kepada hadis yang kata Al-Kayyisu man dana nafsahu. Perawi dia sahabat nama Shaddad bin Aus. Dia tak tidur malam, melainkan dia sembahyang malam sepanjang malam sampailah masuk waktu subuh.
Dia tak boleh tidur. Dan riwayat kata, kenapa? Kerana dia bimbang. Kalau dia tidur ni, dia nampak bayangan macam api neraka tu bakar tempat tidur dah. Jadi dia tak berani nak tidur, dia semayang. Karzun bin Wabrah, yang mana dia baca Quran satu malam dia boleh khatam 3 kali. Satu malam Allah bagi kekuatan pada dia, boleh khatam Quran 3 kali. Dan dia buat perkara tu tiap-tiap hari. Ini orang yang kuat iman. Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar suatu hari dalam qiyamul lail dia menangis. Dia tiap malam dia duduk menangis sampai basah janggut, dikatakan dalam riwayat. Apa yang dia bisikkan pada Allah? Dia bisik pada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui siapa yang akan jadi ahli neraka, siapa yang akan jadi ahli syurga. Ya Allah, bagaimanalah kedudukan Malik ini? Dia tanya Allah, sebab nama dia Malik bin Dinar. Dia tanya, ya Allah, saya ni macam mana kedudukan saya? Rabi'atul Adawiyah, tempat sujud dia lekuk. Setiap kali dia semayang, menangis, air mata tu bergenang jadi lekuk, macam lopak tempat dia sujud. Imam Syafi'i, sungguhnya Imam Syafi'i mengaji sampai tempat dia bersandar tu lekuk. Dia duduk atas kayu sandar tu. Tempat sandar tu lekuk ikut bentuk badan. Sebab lama sangat, selalu sangat duduk mengaji. Memanglah kita ni taklah setanding mereka, tapi tak mustahil untuk kita berusaha paling kurang ikut jejak langkah mereka. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa yang berhajat pada Allah, Allah sangat-sangat juga berhajat pada. Kita dekat pada Allah selangkah, Allah lebih lagi pada kita. Baik. Dan yang terakhir, yang ni saya tunjuk Syekh Abdul Aziz Rantisi, ucapan dia sebelum dia mati. Dia mati kena tembak dengan ke helikopter Apache Amerika Syarikat. Sana. It's still our migrant over cancer. Simply, we are all waiting for the last day of our life. Nothing will be changed if it is by Apache or by cardiac arrest. I prefer to be by Apache. Bagi siapa yang tak kenal lagi Syekh ni, mana Syekh ni di antara penggerak Hamas lah. Setelah Syekh Ahmad Yasin, guru dia, yang telah juga dibom ketika lepas semayang subuh, dibom dengan helikopter Apache juga. Jadi ni orang kanan dia, Abdul Aziz Rantisi, yang mana dia juga dibom. Cuma menariknya, dia kata semua orang menunggu hari yang terakhir dalam hidup dia. Tidak ada perbezaan di antara mati kerana sakit jantung ataupun mati kerana tembak dengan Apache, helikopter Apache. Maknanya semua orang akan mati. Sama ada dia mati sebab sakit ke, mati sebab berjuang je Allah Ta'ala. Jadi dia kata, saya pilih untuk mati dengan Apache, mati ditembak dengan berjuang di Allah Ta'ala. Ketika mana dia dengan keluarga dia duduklah reta di sebuah pekan, helikopter Apache tembak, mati. Lepas tu kematian orang yang sebegini, mereka mulia kerana mereka mati syahid, mempertahankan kesucian agama Islam. Orang yang macam ni dia tak takut mati lah. Sebut mati, dia cari mati. Dia berusaha untuk mati, tapi mati apa? Mati syahid. Lepas tu kata pujangga Arab kan, orang Arab
kata hikmah orang Arab apa? Ilbas jamilan. Itu saya pernah bagi kan? Ilbas jamilan, ish azizan, mut syahidan. Apa dia? Ilbas jamilan, pakailah cantik-cantik, hiduplah mulia-mulia, dan matilah syahid. Ilbas jamilan, pakailah cantik-cantik, maknanya berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Bukan pakai cantik ni melarang, bukan. Maknanya Akhlak mulia. akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia, sifat mahmudah sebagai orang Islam. Kemudian hiduplah dengan terpuji, hiduplah dengan mulia, pakai mulia, akhlak mulia, hidup dengan mulia, dan matilah dengan syahid. Mati syahid ni mati yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang mati syahid, ya, sampai peringkat darah mereka tu suci. Darah mereka tu tak payah dibasuh, ya, simpan kapan dengan darah-darah, kerana darah-darah tu menjadi bukti saksi di akhirat kelak mereka itu merupakan mati dalam keadaan syahid, mati memperjuangkan agama Islam. Nah, betul lah. Kalau kita ingat balik daripada dua kata-kata imam tadi yang saya sebut tadi, Imam At-Tusturi dan juga Imam Al-Ghazali, kita ni duduk kat mana? Kita nak duduk dekat orang yang jahil ke? Ataupun kita ni orang yang lari pada takdir Allah Ta'ala? Dia lari, tak boleh lari. Mati ni tak boleh lari. Ataupun kita orang yang rindu pertemuan kita dengan Allah Ta'ala, ataupun kita orang terjebak dalam dunia, ataupun kita orang yang bertaubat, ataupun kita orang yang sedang kematian ni terus menerus ingat mati, akhirnya membawa kita ni rindu nak bertemu Allah Ta'ala. Akhirnya kita ni rasa bahagia. Ada orang sanggup khatam Quran 4,000 kali. Ulama dulu, salafus salih, sanggup khatam Quran 4,000 kali, semata-mata tunggu hari dia mati. Bila dia nak mati di penghujung usia dia, adik dia, anak dia menangis. Dia kata ke anak dia, wahai anakku, kenapakah kau menangis? Sesungguhnya ayah ni tunggu hari ni. Setelah 4,000 kali ayah khatam Quran baru sampai ni. Betul, panjang umur ni Allah bagi kemuliaan. Kemuliaan sebab apa? Boleh ada peluang lagi nak beramal. Kalau Allah bagi mati kita dulu ni 20 tahun, 30 tahun dulu, time masa tu mungkin kita pun jahil lagi, kuliah pun tak bisa duk pergi lagi, masjid pun tak bisa duk pergi lagi, semayang pun tak cukup lagi. Macam mana agak? Tapi Alhamdulillah Allah panjang umur kita. Kita dan main mengaji dulu, dan dengar berapa ayat Quran, dan dengar berapa hadis, dan dengar kita tahu halal, haram, makruh, halal, syubhat. Kita tahu sedikit sebanyak. Maknanya menjadi pedoman dekat kita. Baki hidup kita yang singkat tadi ni, yang kita kata waktu kita ni singkat, kesibukan kita ni meningkat, kematian ni kian mendekat. Maknanya akhir zaman orang semua kalut. Tapi kalut mereka bukan kalut nak kejar akhirat. Dia kalut, dia kejar dunia. Tak salah kejar dunia, tapi jangan sampai lupa akhirat. Dunia paling lama kita hidup 200 tahun. 200 tahun ada lah, tahu pun. Maknanya 100 tahun pun tak sampai. Kalau 200 tahun tu zaman Nabi Musa 250 tahun. Iyalah, Nabi Nuh 900 tahun. Iyalah. Zaman kita ni sunnah ni macam Nabi lah SAW, 63 tahun tu kira standard. Maknanya tak sampai 100 tahun lah. Kadang-kadang kita duk berasa kita ni dah dekat lah, tiba-tiba anak kita yang mati dulu. Kita duk sangka kita ni yang dah beruban penuh dah ni, tak nak mati dah, pokoknya anak kita mati. Kadang-kadang yang tu Allah Ta'ala bagi sebagai asbab bagi kita sedar dia. Tapi takkan nak tunggu sampai macam tu kan. Mana takkan nak tunggu sampai Allah tarik berlaku kematian salah seorang ahli keluarga kita baru kita sedar, la ilaha illallah, anak aku yang muda pada aku pun mati dulu, aku ni dulu tak semayang lagi.
macam mana lah. Allah bagi asbab. Tapi alhamdulillah itu tanda Allah sayang. Betul bila Allah bagi nikmat, ujian, tanda rahmat Allah Ta'ala. Allah ingat kita lah. Kalau Allah tak ingat kita, Allah biar kita dalam keadaan sesat, kita tak berasa bersalah, tak berasa nak minta ampun pada Allah Ta'ala. Nah, baik. Sikit lagi. Okey, kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baru tengok firman Allah Ta'ala, kita nak tengok sikit tafsiran dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakanlah bahwasanya maut yang kamu sekalian ingin lari daripadanya itu pasti mendatangi kamu. Kemudian kamu sekalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib serta yang nyata. Kelak Dia akan memberitahu kamu segala yang telah kamu lakukan. Kematian ni yang kita duk lari, yang kita duk tak mau jumpa ni, mulaqikum, dialah akan mai kat kita. Kita lari pergi macam mana pun, kita akan tetap berdepan dengan Dia. Nah, kita lari pergi duduk kat bulan pun sama juga. Nah, lari duduk bawah tanah, memang pun mati. Nah, makna tidak boleh lari daripada kematian. Cumanya bagaimana kita melakukan persiapan. Nah, bagaimana kita melakukan persiapan. Nah, dalam tafsir yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, tafsir Safwatut Tafasir, mentafsirkan ayat surah Jumu'ah ayat yang ke-8 ini. Apa makna qul innal mauta alladhi tafirruna minhu? Iaitulah Allah Ta'ala firmankan kepada Rasulullah, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kamu duk lari, yang kamu duk takut ini, yang kamu duk takut sampai nak sebut pun takut ini, nah, pasti mendatangi kamu, pasti akan datang kepada kamu tanpa sebarang kemusykilan lagi, tanpa sebarang kesangsian lagi. Setiap yang hidup pasti akan mati. Namrud usia dia 400 tahun. Maaf, lebih kurang. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam diutuskan Allah untuk berdakwah kepada Namrud, Namrud telah pun hidup 400 tahun. Nah, tapi akhirnya usia yang panjang macam tu, Allah bagi mati dengan seekor nyamuk saja masuk dalam hidung dia. Ni disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Seekor nyamuk saja masuk dalam hidung dia, 40 tahun terseksa. Sebelum mati tu 40 tahun dia terseksa. Nyamuk masuk tak keluar-keluar. Betul. Allah nak hina dia tu. Dalam riwayat mengatakan dia sanggup tukul kepala dia untuk keluarkan nyamuk tu. Selama mana? 40 tahun. Akhirnya dia mati disebabkan perbuatan dia tu. Allah hina lah tu makna dia. Sebab tu kita hari ni bila kita pergi Mesir ke, kita pergi Jordan ke, kan, pergi umrah ke, baru dia bawa pergi berjalan kat sana, pergi ziarah ambil iktibar, bukan pergi ziarah nak bergamak seronok. Kan, pergi Mesir, nak kena ambil gamak kat piramid. Wih, piramid ni hebat ni, wih, Fir'aun tu hebat tu. Tak payah. Sebab tu lambang kesombongan. Fir'aun ni lambang makhluk paling sombong atas muka bumi. Sebab dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Syaitan pun tak berani sebut yang tu. Iblis pun tak pernah dakwa macam tu. Kita hari ni kita pergi ziarah tempat-tempat macam tu, pergi dekat Petra, tempat tinggalan kaum Samud. Yang bukit tu dia bertarah pergi jadi bangunan. Cantik ukiran mereka tu. Kita jangan pernah merasa bangga yang tu. Sebab mereka macam tu lah tu Allah bagi azab. Mereka Allah bagi kepakaran buat macam tu, buat macam ni, pandai buat macam tu. Akhirnya mereka lupa bahawasanya Allah tu Tuhan mereka.
Kita hari ni pergi sana bergambar untuk bangga, bukan. Bergambar untuk ambil iktibar, tak apa. Bahkan ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW larang siapa yang pergi ke tempat-tempat yang sedemikian, kalau dia tak mampu untuk ambil iktibar, tak mampu menangis ataupun usaha untuk menangis, jangan pergi. Kerana Rasulullah bimbang kita akan ditimpa azab yang sama macam mana Allah timpakan azab pada mereka. Dan jangan kita ni berasa bangga, oh yang kita berasa tak apa, oh jadi tsunami, oh no Indonesia, jadi gempa bumi, oh no kita tak ada apa, kita selamat, dah. Bukan sebab tu Allah pelihara kita, Allah bagi tahu kat kita, kita tahu maklumat tu untuk apa? Untuk ambil pengajaran. Untuk ambil pengajaran. Siapa yang dia ambil pengajaran, dialah yang menjadi orang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsah. Nabi Nabi sebut. Baik. Bagaimana? Cek sikit lagi. Dengan mengingati mati sebagai penyudah kehidupan di dunia ini, insan mukmin dan mukminah akan terhindar daripada melakukan segala kemungkaran dan mentaati perintah Allah pada setiap masa. Dengan cara kita ingat mati, kita akan dapat ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cara macam mana kita nak ingat mati? Kata Imam Al-Ghazali, ada satu cara yang paling berkesan. Selain cara-caranya lain lah, ada lagi lah. Salah satu cara yang pertamanya ialah membanyakkan mengingati nostalgia, kenang-kenangan. Nostalgia atau kenang-kenangan bersama sahabat handai atau ahli keluarga yang telah meninggal. Yang pertama ni macam mana? Banyakkan ingat, refresh balik, flashback balik ingatan kita pada orang yang telah pun pergi. Mungkin terdiri daripada ahli keluarga kita, terdiri daripada kawan-kawan karib kita, orang-orang yang kita kenal, yang baik dengan kita, kita ingat balik. Lah dia pun tak ada. Kita yang ni kaedah ni sangat berkesan. Berkesan macam mana? Yang pertama sekali, kita ingat dia apa? Kita cuba bayangkan balik wajah dia apa? Kalau kita arwah mak ayah kita meninggal, ataupun siapa yang kita sayang, kita cuba bayang balik wajah dia tengah senyum, wajah dia tengah duduk macam mana tengah marah kita ke pada masa tu, yang kita ketegak. Punyalah ketegak tak mau dengar cakap, lah mak kita dah tak ada, letuk kita pun dah tak ada, ataupun kawan-kawan kita kan. Kemudian yang kedua, kita cuba ingat pesanan. Pertama tadi bayangkan wajah. Yang kedua, ingat pesanan-pesanan mereka. Apa mereka duk kata kat kita sepanjang kita duk dengan mereka. Kita ada kawan baik, apa kenangan kita dengan dia? Kita pernah pergi mengaji sama-sama, kita duk pergi semayang sama-sama ke, pergi kenduri. Dia kata nak pergi kenduri mesti dengan dia, tak boleh pergi dengan orang lain, dia cemburu. Gitu pula. Kita pun bila tanya balik, ternyai balik seorang-seorang. Tapi bila fikir balik, dia dah tak ada. Betul saya kata kat tempat saya mengajar tu ni, bagus ni kalau kita ada senarai tiap seorang yang main mengaji ni, tulis nama seorang-seorang. Lagi kalau dah padam seorang, potong nama. Esok lusa hilang sama, potong lagi. Potong. Tinggal 2 orang. 2 orang ni cepatlah, hang telefon aku telefon hang. Ni dalam senarai ni tinggal kita 2 orang macam ni. Ustaz Zaki pun dah padam dah, kita 2 orang.
Tu tak boleh. Tu nak buat macam mana? Oh tak boleh lah. Kita kena cepat-cepat pergi surau, kena pergi masjid dah ni. Tak boleh lah, tak boleh lah. Dalam senarai tak nak siapa lah. Kita ada orang ni. Tak hang aku. Aku dulu kan hang dulu, kita tak tahu. Maknanya berkesan dia Pak. Kita bila kita teringat mereka tu kan. Tapi hakikatnya mereka dah tak ada. Nampak? Kita rindu mereka, teringin nak dengan mereka, nak kawan, nak jumpa mereka, tapi mereka dah tak ada. Maka hakikat dia itulah dia kematian. Menyebabkan kita terpisah. Nah, kita terpisah dengan orang yang kita sayang. Buat masa sekarang ni lah di dunia. Tapi di akhirat kita jumpa balik insya-Allah. Kita jumpa balik. Kita akan saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Kalau kita pernah kenal di dunia, ke akhirat kita akan pernah kenal. Kita akan kenal juga. Bahkan kalau kita mendapat nikmat kubur, Allah bagi peluang kepada kita pergi ziarah ke kubur sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah kan, yang muazzin Nabi, ketika mana dia nak wafat, nah, dia beritahu kat isteri dia, wahai isteriku, janganlah engkau sedih kerana aku nak berjumpa dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat. Mereka rindu. Walaupun dulu kemudian siapa yang pergi dulu, siapa yang ni kan. Maknanya kematian tu menjadikan tempat mereka berjumpa balik. Kita kata tu, Imam Qutubi kata kematian ni macam umpama titi yang menghubungkan kekasih dengan kekasih dah. Kalau kita cintakan Allah, dengan mati inilah kita boleh jumpa dengan Allah Ta'ala, boleh jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, ini insya-Allah kita buat melazimi majlis ilmu. Mana-mana pun memang yang ni lah jangan tinggal. Lazimi majlis ilmu. Kita bukan hanya sekadar peminat, tapi kita adalah pengikut. Dia lain tu. Peminat lain, pengikut lain. Tapi sebelum nak jadi pengikut, kita kena peminat dulu. Makna apa? Kena lazimi majlis ilmu. Step pertama, kena jadi peminat pada majlis ilmu. Ada saja majlis ilmu, kita rasa minat nak pergi, minat nak dengar, minat nak tengok. Sama ada menerusi televisyen ke, radio ke, pergi mengaji kat masjid ke apakah, ada saja kita rasa minat. Bagus ya. Kemudian pelan-pelan latih diri kita jadi pengikut. Pengikut. Apa maksud pengikut? Makna pengikut ni dia tak kisahlah siapa pun, dia tak kisahlah. Yang penting dia dapat ilmu. Dia tak tengok dah siapa yang bagi. Bukan tak tengok macam mana. Kalau peminat, contohnya dia peminat Ustaz Don, ataupun peminat Ustaz Azhar Idrus, dia nak main, Ustaz Azhar main, okey, dia peminat, dia pergi. Main orang lain, tak kira, sebab dia semua peminat. Jadi dia pengikut semua. Tapi kalau pengikut, siapa pun yang main, dia tahu ada ilmu yang disampaikan. Dia tahu malaikat main rahmat tempat majlis ilmu tu. Dia tahu doa ni makbul. Dia tahu banyak fadilat dia boleh dapat. Dia pergi sebab dia jadi pengikut. Kita tanya diri kita macam mana? Pengikut lagi. InsyaAllah pengikut. Pergi mana-mana jumpa muka ni juga. Pergi sana jumpa muka ni juga. Pergi mana jumpa muka ni juga. Mana? Alhamdulillah pengikut. Cuma jaga bila kita dah boleh istiqamah, jaga musuh kita yang kita tak nampak tadi, dia sentiasa nak pecah belahkan kita. Baik, yang ketiga, membaiki amalan. Baiki amalan. Cara macam mana nak baiki amalan? Kadang-kadang orang duk faham baiki amalan ni hanya bermula daripada sudut semayang ataupun bermula pada sudut ibadat yang kita nak buat. Kalau nak semayang, bermula pada jaga kebersihan, ambil wudu. Sebenarnya nak baiki amalan ni bermula daripada awal lagi. Cara macam mana kita hidup, hasil mahsul kita. Kita nak baiki amalan. Baik, yang pertama, pastikan hasil mahsul kita halal, suci, bersih. Umpama suci dalam debu.
Macam mana suci dalam debu? Umpamanya macam orang yang kerja lori sampah lah. Contohlah, tu suci dalam debu, suci dalam sampah. Nah, mulia kerja mereka tu. Fardu kifayah. Nah, kalau tak ada siapa main ambil, sampah tu buang dah. Nampak tak? Mulia kerja mereka tu, mulia. Halal. Cuma orang tak suka.